Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid tingkatan 1 SMK Bandar Bukit Kayu Hitam. Okey, insya-Allah hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita. Bab 8 iaitu garis dan sudut. Untuk garis dan sudut ini kita akan fokuskan kepada apakah kekongruenan tembereng dan garis dan juga kekongruenan sudut. Di mana rujukan kita akan tengok di muka surat 171 dan 170 dan 171. Okey, kita teruskan untuk muka surat 170. Okey, untuk 170 kita akan tengok 8.1 di mana kita akan fokus kepada garis dan sudut. Apakah dikatakan garis, apakah dikatakan sudut. Dan mana di sini kita akan tengok standard kita iaitu menentukan dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut. Dua benda ni kita nak tengok hari ni. Okey, pertama sekali kita tengok apakah yang dikatakan kekongruenan dan sudut dan kekongruenan garis tu. Okey. Maksud perkataan kekongruenan ni, kongruen ni iaitu benda ni menunjukkan sama. Benda tu adalah sama. Maksud dia garis tu dia mempunyai garisan yang sama panjang dan juga bentuk dia tak kisah, arah yang berbeza tak kisah. Dia pentingnya garis tersebut mesti sama panjang. Kalau 5 cm 5 cm lah. Sama juga dengan kekongruenan sudut. Sudut tu mesti sama, iaitu mesti nilai dia sama. Kalau sudut yang sebelah yang pertama tu 60 darjah, sudut yang kedua pun mesti 60 darjah walaupun kedudukannya agak tidak sama lah. Kedudukannya mungkin satu menghadap sebelah sini, mungkin satu menghadap sebelah kanan. Jadi dia akan berbeza arah, tapi sudut dia, nilai dia masih sama. Kita kirakan sebagai kekongruenan. Okey, macam mana dikatakan tu kita tengok sini. Aktiviti penerokaan ni yang di muka surat 170 tu kita tengok di mana dia bagi dua gambar rajah. Gambar rajah yang pertama ni dia suruh kita tengok garisan. Garisan ni. Garisan yang pertama, garisan yang kedua. Okey, di sini kita tengok garisan yang pertama bernilai 4.92 unit, garisan yang kedua 4.92 unit tapi arah yang berbeza. Tapi dia tanya apakah kekongruenan garis? Okey, maksud dia di sini kita tinggal dulu Ustaz. Kita akan tengoklah. Okey, yang kedua dia akan bagi tajuk dia itu untuk sudut pula. Sudut pun macam ni. Sudut dia sama 60.42. Sini pun 60.42 tapi arah yang berbeza. Okey, jadi jawapan bagi kedua-dua ni juga ialah dinamakan kekongruenan lah. Kongruen macam mana? Satu kongruen garis, satu kongruen sudut. Kongruenan tembereng garis, kekongruenan sudut. Okey, ini yang pertama, ni yang kedua. Jadi dalam bentuk ayat dah macam mana? Kita tengok. Ni dalam bentuk ayatnya dia akan tulis macam ni lah. Dua tembereng garis yang dipaparkan sentiasa sama panjang. Maksudnya yang pertama tadi dia kedua-duanya sama panjang. Jadi tembereng garis yang sama panjang disebut tembereng garis kongruen. Ni perkataan ni. Yang ni kamu kena ingat. Bila nak tulis dalam jawapan kena tulis tembereng garis kongruen. Okey, yang kedua untuk sudut. Dia kata apa? Saiz dan sudut yang dipaparkan sentiasa sama. Maksudnya kedua-duanya sama sudut dia. Jadi sudut yang sama ni mempunyai saiz yang sama ni disebut sudut kongruen. Jadi jangan ada tanya pula nanti apa makna kongruen tu. Kongruen tu maksudnya dia sama lah. Konsep asal dia adalah sama, benda yang sama, cuma arah yang berbeza. Okey, kita teruskan lagi. Okey, di sini kita tengok iaitu tembereng garis ditanda macam mana. Ni kita tembereng garis ni. Contohnya macam mana? Menggunakan huruf abjad lah, abjad besar. Huruf A, B, C sampai huruf Z lah. Itu benda basic, benda asas. Pada titik hujung tembereng garis itu. Misalnya, contohnya macam mana? Kita tengok sini. Dia tandakan titik ujung ni dengan huruf yang besar. Ataupun dalam bahasa Inggeris, capital lock lah. Okey, di sini panjangnya kita ukur daripada titik ni lah. Titik ni sampai titik Q ni. P sampai Q iaitu sepanjang 6 cm. Maka jawapannya panjang PQ ni adalah 6 sama dengan 6 cm. Okey, topik ni senang lah. Kamu jangan fikir susah. Perkataan kongruen ni pun jangan duk anggap susah. Benda ni benda yang menunjukkan maksud dia sama je lah. Okey, seterusnya kalau sudut macam mana pula? Okey, kalau sudut macam ni. Sudut ditanda dengan menggunakan simbol ni. Ni kena ingat lah. Simbol ni kena ingat sampai bila-bila. Dan huruf abjad besar pada hujung lengan ataupun bucu sudut ni misalnya macam ni. Setiap bucu ni akan tanda huruf lah. Misal sudut macam ni. Okey, hujung ni Q. Ni P, sini R. R ni bukan sudut lah.
P ni bukan sudut. Yang sudut ni di sini, Q. Q ni berapa sudut dia? 40. Kita boleh tulis macam ni boleh. Sudut PQR. Q ni di tengah-tengah lah. Perkataan huruf Q ni sama dengan 40 darjah. Atau sudut RQP. Dia ambil pada R dulu. Tadi dia baca P dulu. Dia ambil baca pada R. RQP 40 darjah. Ataupun boleh tulis lagi. PQ. Di atas Q tu dia letak tanda macam segi arah ke atas bentuk atas tu. Jadi PQR sama dengan 40 atau RQP macam tadi dia terbalikkan perkataan tu. Dia tambah di atas tu je simbol di atas tu simbol macam bumbung rumah tu. Sama dengan 40. Ataupun dia boleh tulis macam ni saja. Tulis sudut dia buat Q terus sama dengan 40. Jadi ada banyak jenis kamu boleh tulis. Ataupun dalam benda ni akan dia beritahu dalam soalan tu, dan soalan tu bentuk dia macam nilah. Kalau dia tanya macam ni kena tahu yang tengah-tengah ni adalah sudut yang dia nak tu. Berapa sudut tu. Okey, itu untuk kalau sudut lah. Tadi kalau yang tembereng garis, kita ukur daripada hujung titik ke hujung titik. Okey, kita terus kepada untuk pengukuhan kita ni. Untuk pengukuhan kita iaitu 8.1a ni, kita tengok latih diri 8.1a di muka surat 171. Untuk yang pertama, dia tanya kepada kita, jelaskan sama ada tembereng garis PQ dan RS ni dalam setiap rajah berikut adalah kongruen ataupun tidak. Jadi bila kita tengok sepintas lalu macam ni pun kita dah tahu dah jawapan dia, sebab kita dah faham tadi yang awal tadi kan. Kita dah dapat terangkan dah kekongruenan, jadi kita nak jelaskan macam mana. Okey, di sini kita nak jelas, maksud dia di sini kita tengok untuk yang A. Untuk yang A ni dia nak jelaskan senang lah. Okey, kalau kita tengok P sampai Q ni 3 cm, A sampai F pun 3 cm. Jadi jawapan dia automatik sini adalah ya lah. Pasal apa ya? Pasal dia sudut ataupun garis tembereng ni adalah sama panjang. Jawapannya itu sama panjang. Okey nah. Jelasan kita nak jelas kat sini. Maksudnya kita jelas sebagai garisan PQ dan RS untuk soalan A ni adalah sama panjang lah, sama panjang. Okey nah, sama panjang. Okey, panjang dia berapa? Panjang dia 3 cm. Okey, untuk yang kedua ni B. Okey, untuk yang B ni pula dia sudut dia berapa? Sudut dia tak ada dah. Dia garisan dia 3.3 nah, iaitu 3.3. Okey, bila 3.3 di sini, di garisan yang kedua ni RS ni berapa? PQ 3.3, RS 3.2. Maksud di sini kita dah tahu dah. Yang ni 3.3, yang ni 3.2. Jadi kedua-dua garisan tembereng ni tidak sama panjang. Bila tidak sama panjang, jawapannya automatik tidak kongruen lah. Tulis itu tidak. Okey nah, tidak kongruen. Ni ya kongruen, ni tidak kongruen. Sebab apa? Garis tembereng tidak sama panjang lah nah. Tu tidak sama panjang. Okey. Okey, itu dia punya jawapan dia. Untuk yang soalan C. Okey, soalan C, kita tengok yang ni 4.2, yang ni pun 4.2. Jadi automatik jawapannya adalah ya. Okey nah, ya. Sebab apa? Macam tadilah, sama panjang. Garis tembereng dia adalah sama panjang. Okey, itu dia punya soalan bagi A. 8.1a untuk soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Kita tengok sudut pula. Okey, sudut dia di sini nah soalan dia. Jelaskan sama ada sudut ni PQR dan sudut ABC dalam setiap rajah berikut adalah kongruen ataupun tidak. Okey, sudut dia di mana? Sudut Q, sudut B. Dua ni sama tak sama? Kita tengok yang Q ni. Sini 32, ni sudut B 32. Automatik kita tahu lah jawapannya. Bila di situasi macam ni, automatik kita akan tahu ini adalah ya lah. Okey, dan sebelah sini pula untuk B. Yang pertama 138. Nah, yang pertama 138, yang kedua 136. Tak sama kan ni sudut dia. Bila tak sama, automatik tidak. Okey, seterusnya soalan terakhir kita untuk hari ni. Soalan C dah. Sini 256. Di sini pun 256. Maka kedua-dua ni adalah sudut yang sama besar. Okey, bila sama besar, jawapannya adalah ya lah nah. Jawapannya adalah ya. Okey, pasal apa? Sebab nilainya adalah sama. Yang ni pun nilai sudutnya adalah sama, tidak sama. Yang ni nilai dia adalah sama. Jadi itu untuk pemahaman kita tentang garis dan sudut. Di mana kita nak tengok ni iaitu
menentukan dan menerangkan kekongruenan temberan garis dan kekongruenan sudut. Okey, jadi untuk hari ini saya harap semua dapat memahamilah apa yang dikatakan kongruen. Kongruen dari segi temberan garis dan juga kongruen dari segi sudut. Okey, jadi kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Saya ucapkan terima kasih dan siapkanlah latihan yang saya bagi, dan juga kita akan hadapi peperiksaan sumatif kedua lah. Soalan nanti kamu akan ambil pada hari yang ditetapkan dalam grup tu, dan pastikan jawab semua soalan lah, jangan tinggal kosong. Try rujuk, boleh rujuk buku teks, tidak ada masalah, boleh rujuk. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih dan sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.